خير. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua pada pagi ini di dalam majlis ilmu pengajian tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ yang meneruskan kuliah kita pada pagi ini. Jadi insyaAllah pagi ini kita sambung lagi pengajian tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung topik seterusnya berkaitan dengan pengajian kita pada pagi ini, iaitu kedudukan pendosa di akhirat. Kita baca dulu. وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِالنَّارِ وَإِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ ولم يعذب بالنار أصلا. Apa-apa kejahatan kecuali syirik dan kufur, pelakunya itu tidak bertaubat sehingga meninggal dunia, tetapi tetap dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya dia berada dalam kehendak Allah. Jika Allah kehendaki diazabnya di dalam neraka, dan jika dia kehendaki diampunkannya dan tidak diazab sama sekali. Huraian. Syirik ialah menyamakan Allah Jalla Jalaluh dengan mana-mana makhluknya. Ia juga bermaksud memberikan sifat-sifat Allah yang khusus kepada benda-benda lain. Sama ada malaikat, jin, manusia dan sebagainya. Seperti kuasa mentadbir alam dengan kehendak mutlak. Memberikan sifat ilmu zati, ilmu tanpa usaha kepada makhluk lain. Meyakini kuasa lain yang dapat menyembuhkan penyakit, boleh melaknat murka dan memberi rahmat. Akibat buruk syirik antaranya ialah tidak mendapat doa keampunan Nabi dan orang-orang mukmin. Apa yang insyaAllah kita bincang dulu sedikit apa yang terdapat di dalam buku ini. Baik. Teks asal matan Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah seperti di atas tu. Mana Imam Abu Hanifah mengatakan apa-apa jua kejahatan kecuali syirik dan kufur. Apa sahaja kejahatan, dosa besar macam mana sekalipun selain syirik dan kufur, yang mana pelaku dia tidak bertaubat sehinggalah dia mati. Tapi dia mati itu dalam keadaan beriman. Baik. Di sini rasanya yang tu sebelum ni pun kita ada jumpa. Tidak boleh mengkafirkan orang beriman. Kita dah baca dah bab tu. Tak apa. Tapi saya sebut lagi berkenaan dengan perkara tersebut. Di sini mengisyaratkan bahawasanya pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar selagi mana mereka tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan mereka terkeluar daripada agama. Mereka terkeluar daripada Islam. Maknanya kalau mereka melakukan dosa besar yang bukan syirik, yang bukan kufur, maka tidak boleh dikafirkan mereka. Tak boleh kata mereka kafir. Maknanya kalau kita kata mereka minum arak, tak boleh kita kata ni kafir. Mereka berzina, ini kafir. Tak boleh kata sedemikian. Jadi yang tu saya telah bincangkan sebelum ini, di dalam topik sebelum ini, tidak boleh mengkafirkan orang yang beriman
kita telah bincangkan dan saya telah kemukakan beberapa hadis yang zahirnya menunjukkan pelaku dosa besar itu kafir. Tetapi bila kita perhatikan kepada hadis tersebut, sebelum ni saya dah tunjukkan, menunjukkan tidak kafir. Sebaliknya, seperti hadis, tidaklah seseorang yang berzina pada ketika dia itu berzina dalam keadaan mukmin. Yang mana di dalam tafsiran Ibn Abbas dan seumpamanya, beliau mengatakan iman itu seperti keluar daripada tubuh dia ketika mana dia melakukan maksiat tersebut, seperti payung, lalu bila dia sudah melakukan maksiat, iman itu kembali semula kepadanya. Bermakna dia tidak jadi kafir dengan melakukan dosa besar. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan pegangan sesetengah kalangan seperti Mu'tazilah, seperti sebagian daripada Mu'tazilah seperti golongan Khawarij yang mengatakan orang bila mana melakukan dosa besar jadi kafir. Jadi mana Ahlus Sunnah tidak sedemikian. Jadi orang yang melakukan keburukan selain daripada syirik, kejahatan selain daripada syirik dan kufur, tidak sempat bertaubat sehingga mati, dia tu mukmin. Dari segi pegangan kita kata dia beriman, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis baginda. Jadi bila mana tidak kafir, maka itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala boleh mengazabkannya dan Allah Subhanahu wa taala boleh memaafkannya. Boleh memaafkannya. Jadi terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kepada perkara tersebut. Umpamanya di dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya share dulu hadisnya. Jadi mana ini penting supaya kita tahu apa yang dikemukakan imam-imam kita ni bukan semata-mata sangkaan dia, bukan semata-mata sesuatu yang tidak berasas. Tetapi sebaliknya ia berdasarkan kepada dalil. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi, iaitu riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, maknanya hadis qudsi, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa azidu wa man jaa bis sayyi'ati fajazaa'uhu sayyi'atun mithluha aw aghfiru wa man taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu ba'a تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقرب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang melakukan kebaikan maka dia memperolehi pahala 10 kali ganda dan aku akan memberikan tambahan. Sesiapa yang melakukan kejahatan, maka balasannya adalah seumpamanya atau aku akan ampunkannya. Sesiapa yang menghampirkan diri kepadaku sejengkal, maka aku menghampirinya sehasta. Dan sesiapa yang menghampirkan diri kepadaku sehasta, aku akan menghampirinya serpa. Sesiapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari-lari anak. Dan sesiapa yang menemuiku membawa sepenuh bumi dosa, dalam keadaan dia tidak menyebutkan sesuatu denganku, aku akan menemuinya dengan pengampunan seumpamanya. Baik. Jadi kalau kita tengok kepada hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mana mula-mula sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan yang dia akan berikan kepada seseorang bila mana seseorang itu melakukan kebaikan ataupun keburukan walaupun kejahatan. Kemudian selepas daripada itu di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang menemui aku membawa sepenuh bumi dosa. Banyak dosa dia bawa. Sepenuh bumi dosa.
tetapi dia tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu yang lain. Yang itu dia tak buat. Mana dia tidak mati dalam keadaan syirik. Dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, aku akan menemuinya dengan pengampunan seumpamanya. Mana aku boleh beri kepada dia pengampunan sebanyak 7 ke? Tapi syarat tidak melakukan syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perkara-perkara amalan-amalan yang boleh membatalkan keimanan. Selagi itu Allah Taala boleh ampunkan mengikut kehendak dia, sama mana dosa sekalipun. Cuma di sini hadis ini bukan bermaksud nak beritahu kita buatlah dosa banyak-banyak. Dosa lebih banyak. Dosa lebih banyak. Allah Ta'ala ampunkanlah tu di akhirat tu. Tidak. Bukan dengan maksud tu. Bukan dengan maksud tersebut. Tetapi hadis ini sebab apa? Sebab kita kena bertaubat. Taubat itu adalah satu kewajipan. Taubat adalah satu kewajipan. Wajib kena bertaubat. Sama ada buat dosa besar atau tak buat. Kalau buat dosa besar lebih-lebih lagi, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini Allah Subhanahu wa taala nak cerita bahawasanya dosa yang lain selain daripada syirik boleh menerima keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana di dalam teks asal Imam Abu Hanifah, dia kata mana-mana kejahatan tanpa syirik, tanpa kufur, Allah Ta'ala terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dia boleh ampunkan ataupun sebaliknya. Ataupun dia nak azab dulu di dalam neraka, kemudian selesai azab di dalam neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Jadi di dalam teks yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, ada disebutkan tentang syirik. Tentang syirik. Maknanya syirik menyebabkan kejahatan, menyebabkan tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan syirik itu? Huraian. Syirik ni maknanya menyamakan Allah dengan mana-mana makhluk. Mengatakan makhluk ada serupa dengan Allah. Mempunyai sifat Allah. Maknanya beri sifat Allah kepada mana-mana makhluk. Tak kira lah malaikat ke, nabi ke, jin ke, manusia ke dan sebagainya. Sama ada yang zahir, yang nampak ataupun yang ghaib. Yang tak nampak. Berada di alam ghaib, alam sebelah mata. Alam yang kita tak nampak seperti jin, malaikat, dan sebagainya. Beri sifat Allah kepada makhluk. Seperti apa? Seperti kuasa mentadbir alam dengan kehendak mutlak. Menganggap bahawasanya kuasa mentadbir alam itu milik orang lain. Milik sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh membawa kepada syirik. Mana seperti kita ada dengar, ada segolongan, ada bukan segolongan lah, ada seorang dua ustaz yang kata, dia ada dalam video pun ada, seorang ustaz di Kelantan, mana dia kata kita ni kena ada hubungan dengan ahli naubah. Ahli naubah ni iaitu ahli yang jaga, saya pun lupa dengar. Dia sebut tu wali Allah ke apa, tapi dia kata maknanya ahli yang jaga alam ni di penjuru alam, masa kalau tak silap. Jadi kita kena buat zikir kepada ahli naubah. Bukan zikir kepada Allah. Tapi zikir kepada ahli naubah. Bismillah berapa kali dia tak ingat. Adalah dia ajar. Setiap kali nak tidur. Dia ajar. Maknanya zikir itu untuk ahli naubah. Supaya apa? Supaya ahli naubah yang mentadbir 40 alam ni jaga kita. Lepas tu dia pun buat contoh. Dia buat satu contoh, dia kata kita, ini jelas dalam video tu dia sebut, kita duduk berniaga di China. Tiba-tiba sekali tu barang tak keluar daripada China. Habis cara kita buat ejah begini tak boleh, ejah begini tak boleh, cuba cara ni tak boleh, semua tak dapat.
Kalau kira prosedur tu betul dah semua tu, tapi tak keluar juga. Tu. Rupa-rupanya ahli naubah sana kawasan tu marah ke dia rupa-rupanya. Jadi dia kena sejukkan hati ahli naubah tu dengan cara macam mana? Buat zikir kepada ahli naubah tu. Hadiahkan kepada ahli naubah di kawasan tu. Tu di kawasan area tu. Jadi bila mana dia buat zikir kepada ahli naubah tu, ahli naubah sudah puas hati dengan dia, tiba-tiba barang settle. Tu. Jadi mana bukan kata bila mana berlaku lagu tu, minta tolong dengan Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak kata pegang ayat Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila mana engkau telah berazam, bila mana engkau telah berusaha habis-habisan, maka bertakwalah, bertawakallah kepada Allah. Tidak ambil ayat tu. Tapi sebaliknya, rujuk kepada ahli naubah. Minta dengan ahli naubah. Itu bahaya. Itu bahaya. Maknanya, meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memohon pertolongan untuk menyelesaikan persoalan masalah yang dia hadapi. Sebaliknya, minta dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu itu tidak ada kuasa untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kalau minta sebagai wasilah perantaraan, yang mana perantara itu memang mampu untuk melaksanakannya, maka itu tak apa. Itu asbab. Itu asbab itu tak apa. Tapi asbab itu biar bersesuaian. Biarlah sesuai. Maknanya dia memang boleh buat, boleh melaksanakan perkara tersebut. Seperti kita kata, kita minta nak cari kerja lah. Kita minta kerja tu melalui seseorang sebagai perantara. Itu memang patutlah. Sebab dia, itu sebagai asbab sahaja. Tapi perantara tu, wasilah tu, asbab tu kena tengok juga. Kalau asbab tu tak ada kena mengena ataupun tidak mampu untuk jadi sebagai orang tengah, tak boleh juga. Tak boleh juga. Atas dunia pun kita faham benda tu. Nak minta projek ke apa ke dengan sesuatu maknanya syarikat ke sesuatu badan ataupun kerajaan ke LGC atau GLC. GLC ke apa ke, kena minta tu melalui orang yang menasabah lah. Takkan nak minta melalui tukang sampah-sampah. Dekat itu pejabat tu, itu tak boleh. Maknanya dunia pun begitu. Begitu juga dengan maknanya meminta pertolongan sebagai wasilah di dunia ni dengan orang yang mampu untuk melakukan perkara tersebut. Lepas tu, yang memberikan keputusan, yang membantu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tak ada kena mengena langsung, tak ada, maknanya bukan dalam kemampuan, batas kemampuan orang yang nak dijadikan wasilah, itu tak boleh. Itu tak boleh. Seperti di sini, menganggap kuasa bertakbir alam orang lain, sesuatu yang lain, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk di dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan sifat ilmu zati, ilmu tanpa usaha kepada makhluk lain. Sedangkan ilmu zati, ilmu ini itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Walaupun Allah Ta'ala boleh beri kepada sesiapa seperti berlaku kepada Maryam alaihissalam. Ketika mana dia Maryam dalam surah Maryam, kan dia makan tu. Kalau ayah dia pun terkejut, macam mana boleh makan? Orang tak boleh makan buah ni. Sekarang ni tiba-tiba dia boleh makan. Tu lagi dia kata Allah Ta'ala berikan rezeki kepada dia. Mana ayat tu berapa? Dalam surah Maryam. Zakaria kan. Lupa. Allah. Lupa, tak apa. Tapi mana ada. Yang itu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi, itu tak boleh. Maknanya mendapat sesuatu yang di luar daripada kebiasaan Allah Ta'ala. Itu boleh. Biasanya tidak boleh. Lepas tu meyakini kuasa lain yang dapat menyembuhkan penyakit, melaknat, murka dan memberi rahmat, mana dar, nafi',
Nah, sifat Allah Ta'ala tu memberikan mudarat, memberikan manfaat, beri kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk di dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Akibat buruk syirik antaranya ialah, ini kalau siapa ada buku, boleh tengok buku surat 70 tu, lupa dah bagi tahu tadi. Antara akibat buruk syirik antaranya ialah, satu, tidak mendapat doa keampunan Nabi dan orang-orang mukmin. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Ini di antara akibat buruk syirik. Kita baca lagi. Yang kedua, tidak diampunkan dosa syiriknya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Yang ketiga, diharamkan dari memasuki syurga. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Jadi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah Al-Masih ibnu Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Kufur ialah mengingkari perkara yang daruri, yang sabit dalam agama yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia terbagi kepada kufur takzib dan istihlal, mendustakan dan menghalalkan yang haram, kufur dalal wal ghay, kufur kesesatan, dan kufur i'rad wa tawalli, kufur berpaling dan tidak mengendahkan. Jadi antara akibat buruk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara dia tidak memperolehi doa keampunan. Doa keampunan itu bukan daripada orang biasa sahaja, bahkan daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Daripada Nabi Muhammad, kalau kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam ayat ini, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam ayat ini, Nabi dan orang beriman tidak boleh memohon keampunan kepada orang musyrik, walaupun kaum keluarga sekalipun. Walaupun orang yang rapat sekalipun. Kalau syirik, mereka musyrik, mereka tidak akan dapat doa pengampunan. Mana kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita
doa kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang yang beriman. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu ayat di dalam surah Al-Hashr ayat berapa? Kita tengok ayat ke berapa. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka, surah Al-Hashr ayat yang ke-10. Ini syariat mendoakan kepada orang yang telah banyak lagi ayat yang lain, ada hadis yang lain. Dan ayat yang lain yang menjelaskan perkara ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang datang selepas daripada mereka, maknanya selepas daripada orang yang mati, akan berkata, Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Al-Hashr. Orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang telah beriman. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha pengasih penyayang. Baik. Jadi dalam ayat itu maknanya disyariatkan kepada orang yang datang kemudian selepas daripada orang yang mati. Maknanya orang yang masih hidup mendoakan kepada orang yang telah mati, mendoakan pengampunan dan sebagainya. Itu disyariatkan di dalam agama kita, di dalam Islam. Begitu juga di dalam hadis-hadis juga Nabi SAW mensyariatkan perkara yang sama. Maknanya kita kena doa kepada orang yang telah mati, doa supaya Allah Taala beri rahmat kepada mereka, doa supaya Allah Taala beri pengampunan kepada mereka, doa supaya diluaskan kubur mereka dan sebagainya. Namun begitu kepada orang yang melakukan syirik, melakukan musyrik, itu tidak dibenarkan. Dibenarkan. Itu kena faham. Ini pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada anak-anak muda. Ialah bukan anak muda saja, orang tua pun kita juga. Kerana kefahaman liberal yang menjerat mereka. Buat pula majlis bacaan Fatihah kepada kafas sing lah. Tak boleh terima. Kafas sing tidak boleh masuk syurga kerana mati tidak beriman, tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Siap pula seorang lawyer pula dia kata, aku mengimpikan berjiran dengan kafas sing di dalam syurga. Tu cakap lagu tu. Percakapan yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, bercanggah dengan ajaran Islam, bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis ni, dalam ayat ni, ayat yang kita baca ni, dalam buku ni, jelas menunjukkan Nabi pun tak boleh memohon keampunan kepada orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat jelas. Tidak ada kompromi, tidak ada sebarang takwilan dan seumpamanya. Jelas sangat. Tapi itulah maknanya mereka yang mahu membatalkan syariat, membatalkan nas, membatalkan dalil. Mereka buat sesuatu untuk menormalkan fahaman mereka, perbuatan mereka, sehingga bahaya dia boleh bawa kepada orang akan anggap benda itu sebagai satu yang normal, suatu yang betul. Ada dalam Quran ni, tak boleh bakar, kena takwil lagu lain macam mana, tak pernah sabar, tak bersesuaian, tak relevan, tak bersesuaian dengan akal dan sebagainya. Sedangkan itulah dalam Quran. Quran pun boleh tolak. Ni zahir, ayat ni literal pun boleh faham dah, tak perlu kepada apa tafsiran dia, dah secara literal pun boleh faham dah. Tetapi literal tu pun dia tolak. Ini bahaya, sangat-sangat bahaya. Ini antara kefahaman yang menyerang muda-mudi sekarang ni. Terutama sekali pelajar-pelajar universiti dan sebagainya. Kena berhati-hati. Saya sendiri tak jumpa secara direct dengan orang yang macam ni. Secara direct yang
faham lagu ni, tetapi saya jumpa dengan kawan kepada seseorang yang berkawan dengan orang yang macam mana dia cerita kawan dia duduk tu tapi kena penyakit ini. Bersembang balik ke kampung, balik ke botol, dia kata balik ke botol, jumpa di Sri Iskandar ke apa, pening kepala dengar mereka ni duk cakap. Pening kepala. Cakap perkara-perkara yang menyanggahi Al-Quran, mempraktikkan ayat-ayat Al-Quran dalam isu ini, dalam soal ni. Perkara yang sedang kita bincangkan sekarang ini. Jadi sebab tu mana Imam Abu Hanifah sebut berkenaan dengan perkara ni, dan di dalam huraian pun disebutkan juga, dijelaskan berkenaan dengan persoalan ini. Kita jangan anggap benda ni remeh-temeh. Sebab apa? Sebab anggapan yang sedemikian, pemahaman yang sedemikian, satu pemahaman yang bercanggah dengan dalil, pemahaman yang bercanggah dengan Al-Quran. Kita kena bimbang. Kalau ada keluarga kita, ada anak kita, cucu kita yang berada di pusat-pusat pengajian tinggi, balik ada kefahaman yang sebegini, tu kata contohlah, kata jangan kata lagi dia tu baik tu, dia tu macam Nelson Mandela lah baik. Kenapa kita boleh kata dia belum masuk syurga? Kalau ada kefahaman yang sebegini, kena teringat itu bercanggah dengan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kefahaman Islam, bercanggah dengan Al-Quran. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, tidak diampunkan dosa syiriknya. Sebab itu dalam teks asal Imam Abu Hanifah menyebutkan dosa-dosa selain daripada syirik dan selain daripada kufur. Sebab apa? Sebab dosa syirik, dosa kufur tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi saya akan kongsikan lagi beberapa ayat yang lain yang menjelaskan berkenaan dengan perkara tersebut. Kemudian nombor 3 tu, diharamkan dari memasuki syurga. Dan Allah Ta'ala sudahi ayat berkenaan dengan pengharaman orang yang melakukan syirik, dari pengharaman memasuki syurga. Diharamkan memasuki syurga kerana melakukan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudahi dengan وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Orang-orang yang melakukan kezaliman tidak akan memperolehi penolong. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudahi ayat tentang musyrik tak boleh masuk syurga tu, sudahi dengan orang-orang yang zalim? Kerana di dalam ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menukilkan kata-kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, dalam ayat ni, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Allah Ta'ala kata, ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan ketika mana dia memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah satu kezaliman yang besar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala nukilkan kata-kata Luqmanul Hakim bahawasanya syirik adalah satu perbuatan yang besar, satu kezaliman yang besar. Kenapa syirik itu satu kezaliman yang besar? Zalim berlawanan dengan adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Itu adil. Dalam semua perkara, adil ni maksud dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak letak pada tempat dia, itu tidak adil. Kita ada anak. Kita ada anak. Anak yang umur 20 tahun, kita kata. 18-19 kalau kita kata. Masuk universiti, perlukan motosikal untuk nak pergi daripada apa dia panggil, daripada asrama dia kepada dewan kuliah dia. Kita pun beli motosikal kepada dia. Itu adil, betul. Tapi anak yang kecil umur 5 tahun, kita kata dah kepada abang kita beli motosikal, kepada adik pun kita kena belilah juga 5 tahun. Belilah umur 5 tahun, belilah wai suku. Adil ke macam tu? Itu tidak adil. Sebab apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil ni dalam semua perkara meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Bila tidak letak pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Begitu juga dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan segala-galanya kepada kita. Pelbagai nikmat Allah taala berikan kepada kita. Allah menghidupkan kita. Allah mematikan, Allah beri rezeki kepada kita dan sebagainya. Semua Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Tiba-tiba kita pergi bergantung dengan sesuatu yang lain. Kita pergi minta tolong dengan sesuatu yang lain. Kita pergi menyembah sesuatu yang lain dan sebagainya. Itu tidak adil. Itu adalah satu kezaliman. Kezaliman yang sangat-sangat besar. Seorang anak dengan ayah dia pun, kalaulah ayah dia melahirkan dia, ayah dia beri makan kepada dia, tanggung dia, seminggu dia belajar, tiba-tiba dia pergi dengar kata-kata orang lain. Tak nak pakai kata-kata ayah dia. Walaupun kata-kata ayah dia tu betul, tepat, tak nak pakai juga pakai orang lain. Berikan kasih sayang kepada orang lain lebih daripada mak ayah dia. Itu zalim. Itu zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bila kita faham yang itu sebagai satu kezaliman, maka kita kena faham juga meletakkan sesuatu yang sepatutnya kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba diletakkan kepada sesuatu yang lain, itu adalah merupakan satu kezaliman yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat itu satu ayat yang dikemukakan di sini berkenaan dengan beratnya maknanya syirik ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak dibenarkan, diharamkan syurga, tempat dianya adalah neraka, seperti ayat yang kita baca selepas yang kedua tu, mana dalam nota kaki yang dalam huraian yang ketiga tu. Begitu juga kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, banyak ayat-ayat berkenaan dengan syirik ini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kebinasaan orang yang melakukan syirik dalam keadaan yang sangat-sangat buruk. Ini penting supaya kita berhati-hati. Supaya kita berhati-hati dalam persoalan syirik ini, kita kena beringat. Ada sahaja unsur-unsur bunga-bunga yang boleh membawa kepada syirik, elakkan. Hindarkan. Jangan dekati, jangan cuba bermudah-mudah dengan persoalan-persoalan ini. Jangan. Nak selamat ikut sebagaimana jalan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, yang ditunjukkan oleh imam-imam kita, imam pak mazhab ke, ulama-ulama di dalam mazhab ke, ataupun tidak berkait dengan mana-mana, tidak berkait dengan satu mazhab ke, dengan Imam An-Nawawi, kita tengok sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, dia ikut jalan perjalanan hidup mereka. Untuk apa? Yang besar, mengelakkan diri daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bunga-bunga je, elakkan. Jangan bermudah-mudah dalam soal ini. Sebab tugas Nabi-Nabi. Dulu saya dah sebut berkenaan dengan ketika mana kita membincangkan berkenaan dengan rukun iman dulu, kepercayaan kepada Rasul, kita disebut antara tugas utama semua Rasul tidak terkecuali adalah mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan meninggalkan syirik, menjauhi taghut, iaitu sembahan-sembahan, pergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kemudian antara dia, ini ayat yang menggambarkan betapa kebinasaan yang sangat-sangat buruk kepada orang yang melakukan syirik. Wa man yusyrik billah fakannama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dihumpankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan. Mana gambaran orang yang melakukan syirik ni seolah-olah
Dia jatuh daripada langit, lalu disambung oleh burung. Nah, lepas tu diumumkan ke tempat ini, hacur lebu. Nah, hacur lebu. Itu gambaran dia. Kalau kita tengok orang aksiden, orang kemalangan, kena gilih pada lori, kita tengok kecai, kita tengok tu pun, ya Allah, dahsyat lah. Tak sanggup kita nak tengok. Tak sanggup. Kalau orang perempuan tak tutup, nak sampai ke situ tutup selalu. Pedang mata, Allah, tak nak tengok, tak nak tengok, tak nak tengok. Sebab apa? Gambaran yang sangat-sangat buruk. Tu sangat-sangat menakutkan. Jadi begitulah gambaran yang Allah Subhanahu lebih lagi daripada tu, gambaran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan terhadap orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi ayat Al-Quran yang menggambarkan di akhirat besok orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijadikan sebagai sekutu selain daripada Allah Ta'ala tu berlepas diri di akhirat kelak. Yang itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tak apalah saya kongsi ayat-ayat antara dia. Jadi boleh baca ayat ni. Ini di dalam ambil dulu sebentar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167 Allah tak itu lagi. Mereka sama sekali tidak akan keluar. Sekali. Jadi dalam ayat ni menggambarkan, saya tak baca semualah ayat ni. Mana menggambarkan di hari akhirat esok orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pergi ke hari akhirat yang dijadikan sebagai sekutu oleh dia di hari akhirat, berlepas diri daripada dia. Tak nak bertanggungjawab. Kamu tanggung sendirilah. Kamu tanggung sendirilah. Aku sendiri pun tak boleh jaga diri aku. Apatah lagi aku nak jaga kamu. Tak boleh. Kamu pandai-pandailah. Siapa suruh kamu ikut aku dulu? Siapa suruh kamu mensyirikkan aku selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Mana yang menjadikan aku sebagai kongsi, sebagai sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku bagi tahu je. Yang kamu ikut aku tu apa pasal? Jadi sekarang ni pandai-pandailah kamu tanggung sendirilah. Jadi ini gambaran orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat besok yang dijadikan sebagai sekutu, yang dianggap mempunyai kuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri daripada pengikut-pengikut dia tu. Jadi sebab itulah jangan sesekali melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala beri peringatan di beberapa tempat di dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Baik. Kemudian diharamkan dari memasuki syurga. Yang ni sebagaimana tadi telah kita bawakan hadis kursi tadi, yang mana orang yang datang bawa dosa banyak mana sekalipun, jika tidak ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala boleh selamatkan dia, Allah Taala boleh ampunkan dia. Tapi kalau buat syirik, tidak boleh. Jadi hari ini orang yang mati dalam keadaan syirik, kalaulah seseorang itu dia melakukan syirik, lepas pada tu dia sempat bertaubat daripada syirik sebelum dia mati, waktu tak apa, waktu selamat. Yang tu selamat. Tu mana sebelum dia mati dia sempat kembali kepada tauhid yang sebenar, meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni kita kena beringatlah. Maknanya walaupun ada boleh ditakwilkan, takwil begini. Tapi kalau ada bunga-bunga ke arah syirik, apatah lagi amalan tersebut, perbuatan tersebut tidak diamalkan oleh generasi awal Islam dahulu, terutama sekali sahabat-sahabat radhiyallahu anhum
yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kemudian ni tak ada jaminan. Sebutlah wali sebagai sebesar mana sekalipun tidak ada jaminan. Kita tak tahu. Nah, bukan nak memperlekehkan siapa-siapa, bukan nak merendahkan siapa-siapa. Nah, bukan. Tetapi kita kena berhati-hati. Kita tengok generasi awal Islam dahulu. Contohlah kita kata contoh. Rasa dulu tu saya dah sebut dah sebelum ni. Kena dengan masalah politik kubur dan sebagainya. Tak apalah yang tu saya terus sebutkan. Ya, walaupun masing-masing pakar takwil begini. Jalan paling selamat, tinggalkan. Takut-takut tadi, kebimbangan membawa kepada syirik. Tu kena berhati, sebab berat benda ni. Berat. Baik. Jadi kufur ialah mengingkari sesuatu yang daruri, yang sabit dalam agama yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkar. Ingkar itu sesuatu yang daruri, sesuatu yang diketahui dengan mudah. Ianya daripada agama. Ma'ulima minad din bid-darurah. Sesuatu yang diketahui dengan mudah daripada agama. Dari segi kepercayaan, dari segi keimanan, semua tahu mudah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyembah Allah. Melakukan amalan-amalan penyembahan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahyang, puasa, bayar zakat. Itu termasuk daripada perkara-perkara yang diketahui ianya daripada agama dengan mudah. Bukan sekadar orang Islam tahu, orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu. Benda tu. Kamu orang Islam, kamu kena sembahyang, pergi sembahyang. Kalau macam ni mudah. Jenis yang susah kan, itu dia tak bagi pula. Walaupun dia tahu, itu adalah satu kewajipan kepada orang Islam. Jadi ingkar sesuatu yang daruri ni membawa kepada kekufuran, membawa kepada kekufuran. Boleh rosak akidah dia. Tu dianggap sembahyang ni bukannya wajib. Sama je orang sembahyang, tak sembahyang. Kaya juga orang tak sembahyang tu. Tu mana lebihnya sembahyang? Tak boleh, bahaya. Sebab dia termasuk dari perkara yang diketahui dengan mudah, ianya daripada agama. Bukan dalam soal perkara yang diperintahkan, perkara yang dilarang pun begitu juga. Arak haram, diharamkan oleh Islam. Itu sesuatu yang diketahui dengan mudah, ianya daripada agama. Pengharaman arak. Jadi tolak pengharaman arak itu bahaya. Itu boleh membawa kepada kekufuran. Mudah-mudah kata, orang Jepun minum arak, kaya juga, maju pun. Apa yang susah-susah sangat dengan minum arak? Itu bahaya. Itu kata-kata yang bahaya. Sebab apa? Ingkar sesuatu yang daruri, yang sabit di dalam agama. Begitu juga kalau kita kata, sesuatu yang daruri, yang mudah diketahui dengan agama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang terakhir. Nabi yang terakhir. Tiba-tiba dia kata, tak ikut Nabi Muhammad. Tak apa, ikut Nabi Isa. Nabi Isa pun Nabi juga. Tu, Nabi Ibrahim pun Nabi juga. Ibrahim, Abraham. Tu kita ikut agama Nabi Ibrahim. Tu apa Nabi Muhammad sibuk dengan Nabi Muhammad. Itulah bahaya. Sebab apa? Sebab ia sesuatu yang diketahui dengan mudah bahawasanya Rasul yang terakhir, yang wajib diimani, yang wajib diikuti oleh umat kemudian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Yang tu rasanya dulu saya pernah sebut berkenaan dengan ciri-ciri beriman kepada Rasul. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima usbihi illa kana min ashabina. Tidaklah seseorang mendengar tentang kebangkitan aku sama ada dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun tidak kedua-duanya, kemudian dia tidak beriman dengan aku kecuali dia itu adalah ahli neraka. Iaitu jelas. Dan perkara itu diketahui dengan mudah. Jadi apa sahaja perkara yang daruri yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingkar itu termasuk dalam kufur.
Ingkar itu sama ada takzib dan istihlal, mendustakan. Dia dustakan. Tak ada. Mana Muhammad ni? Isa. Musa. Ingkar. Takzib. Lepas tu menganggap halal sesuatu yang haram. Menganggap halal, meninggalkan sembahyang. Apa masalah dia tinggal sembahyang? Sihat juga. Orang sembahyang tu pun kena kecil manis juga. Itu bahaya. Itu bahaya. Menganggap halal sesuatu yang haram. Ataupun kufur kesesatan sesat. Tu kufur dalam kesesatan. Tu langsung tak tahu. Sedangkan ia sesuatu yang tidak dimaafkan kerana tidak tahu. Sebab apa? Sebab pengetahuan tentangnya meluas. Pertama sekarang ni dengan media elektronik, apa dipanggil dengan ni lah, internet ni mudah untuk nak akses apa-apa maklumat. Maklumat tentang Islam tu mudah sangat. Tidak ada kemaafan kalau orang tu kata tak tahu. Dia tu dalam keadaan sesat, tak ada kemaafan. Itu kufur, dhalal wal ghaib. Dan kufur i'rad, berpaling dan tidak mengendahkannya. Kerana orang bagi tahu begini tentang agama, tentang Allah, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keimanan yang lain. Dia berpaling. Dia tak nak dengar dan dia tak nak mengendahkannya. Itu kufur i'rad wa tawalli. Jadi itu beberapa kategori kufur yang disebutkan di dalam buku ini. Kemudian bab yang seterusnya ni, yang ni insyaAllah kita sambung pula di dalam pertemuan kita yang akan datang. Jadi panjang sikit perbahasan berkenaan dengan yang ni, kerana dia dari beberapa sudut dari sudut kefahaman kita di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang orang yang melakukan dosa besar, tidak melakukan syirik, dan berkaitan dengan bahayanya syirik kepada kita. Jadi saya rasa untuk pagi ini setakat itu dulu perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Wallahu a'lam. Okay, baik. Mungkin ada beberapa soalan daripada jemaah. Sebarang kemusykilan, bolehlah bertanya Ustaz. Dipersilakan. Nampaknya diam Ustaz. Dah jelas tu kot. Ada apa-apa yang tak jelas ke yang saya sampaikan pada pagi ini? Ustaz, dah tak ada? Senyap Ustaz. Okay. Kita boleh nampaknya alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Ahmad Nasim ya. Dan sekedar berkongsi ilmu ini yang cukup jelas sekali tentang kedudukan pendosa di akhirat ini. Dan oleh itu rawatlah hati kita dengan mengingati mati ini, kerana ia bermakna kita akan hidup untuk mengingati Allah juga. Dan semoga kita semua sentiasa dibimbing ke arah memahami akidah Islam yang sahih. Dan Ustaz kita akhiri dulu, dan insyaAllah kita ada sambungan seterusnya. Dan tangguhkan dulu Ustaz dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendatangkan manfaat, perkongsian ilmu pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita semua dalam usaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Seterusnya marilah sama-sama